Okey, baik. Tentang soalan ini, sebenarnya soalan ini antara soalan-soalan yang popular dalam dalam ekonomi. Okey, dan kalau kita lihat soalan ini, okey, seperti biasa kalau kamu nak jawab pastikan kamu kena tahu kehendak soalan. Okey, contohnya 1A ni jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Okey, baik. Dan kemudian bila kamu dah jelas tentang masalah ekonomi dan isi rumah, baru kamu tengok peruntukan markah. Ada berapa? Ada 5 markah. Okey, ada 5 markah. Jadi, kamu kena tahulah, kamu kena beri 5 poin kat situ. Okey, baik. Mungkin kita tahu, mungkin Izamir. Mungkin Izamir boleh berikan cadangan jawapan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Okey. Mungkin boleh beri cadangan daripada 5 poin, boleh beri 1 poin? Ya. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah ialah kekurangan pendapatan atau wang. Okey. Oleh itu, isi rumah mestilah membuat pilihan Okey. yang memberi kepuasan maksimum. Okey. Bagi aspek kos lepas pula ialah barang yang memberi kepuasan kedua maksimum. Okey. Sebagai contoh, Ali mempunyai RM5 dan harus membuat pilihan untuk membeli nasi goreng berharga RM2 atau nasi lemak berharga RM3. Okey. Itu akan bagi contoh cikgu yang tu. Okey, bagi contoh pun boleh, tak bagi contoh pun boleh. But then, okey, jawapan kamu memang cikgu rasa memang 95% tepat tu. 95% tepat. Okey, bagus. Okey, Zamir. Okey, sebenarnya ya betul. Masalah ekonomi ini berkaitan dengan, ingat masalah ekonomi sebenarnya dihadapi bukan sahaja isi rumah tetapi juga dihadapi oleh pihak unit ekonomi yang lain seperti firma dan juga kerajaan. Cuma kamu kena tahu perbezaan-perbezaan dia. Okey. Contohnya kalau masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah, kita tahu bahawa masalah kekurangan. Yes, tetapi kekurangan apa? Seperti mana Izamil cakap, okey, kekurangan dia adalah apa? Iaitu kekurangan pendapatan. Okey, oleh itu masalah kekurangan ini akan membawa kepada masalah pilihan di mana isi rumah perlu membuat pilihan yang akan memaksimumkan kepuasan. Betul. Okey. Dan daripada situ, okey, maka isi rumah akan menghadapi masalah kos lepas. Kos lepas iaitu kita tahu bahawa kos lepas iaitu kita kata barang ataupun perkhidmatan perkhidmatan kedua terbaik. Kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. So itu contoh jawapan. Dan adakah perlu untuk diletakkan contoh cikgu bagi seperti kata Izamil Baik, kamu akan lihat dulu sama ada cukup tak untuk 5 markah. Kalau tak cukup baru boleh tambahkan contoh. Kalau dah cukup rasanya tak perlulah. Tak perlu untuk tambahkan contoh jadi bagaimana untuk menjawab soalan ini? Kita seperti biasa kita akan ambil ayat jawapan itu, ayat soalan itu seperti masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Isi rumah adalah kekurangan pendapatan. Jadi kita tahu bahawa kita boleh buat satu ayat kat sini sebagai huraian. Isi rumah memperoleh pendapatan dari bekerja sendiri atau atau bekerja dengan orang lain. So itu kekurangan, masalah kekurangan pendapatan. Okey, baik.
So kemudian kita akan teruskan dengan poin yang kedua iaitu kos lepas. Okey, pilihan. Jadi kita akan teruskan dengan isi rumah. Okey. Kalau kita boleh buat akibat kekurangan pendapatan isi rumah terpaksa membuat pilihan barangan atau perkhidmatan perkhidmatan yang akan memuaskan ataupun yang akan memaksimumkan kepuasan kepuasan yang akan memaksimumkan kepuasan. Jadi kita akan teruskan dengan kos lepas. Jadi kita akan kata setelah isi rumah membuat pilihan pilihan yang terbaik kemudian kita kata pilihan kedua terbaik terbaik yang terpaksa terpaksa dilepaskan dilepaskan akan menjadi kos lepas. Jadi kalau kita lihat di sini cukup tak untuk 5 markah. So kalau kita lihat masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah adalah kekurangan pendapatan, 1. So isi rumah memperoleh pendapatan dari bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain, 2. Akibat kekurangan pendapatan, isi rumah terpaksa membuat pilihan barangan atau perkhidmatan yang akan memaksimumkan kepuasan. So memaksimumkan kepuasan adalah poin yang keempat. Setelah isi rumah membuat pilihan terbaik, pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akan menjadi kos lepas. So sebenarnya dengan cara ini sebenarnya sudah mencukupi untuk kamu memperoleh 5 markah. Dah cukup sebenarnya untuk memperoleh 5 markah. So perlu tak untuk ditambah contoh? Sebenarnya dah tak perlulah. Dah tak perlu. Tapi kalau kamu ada masa untuk menambahkan contoh, tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Okey. Baik. So dah salin belum? Nak salin dulu ke? Nak silakan. Nak salin dulu. Silakan. Okey. Nak salin, silakan salin. Supaya kamu dah mula start untuk buat latihan bertulis yang mana yang mana kamu boleh dapatkan maklumat itu sebenarnya ya. Okey. Baik, dan kita lihat siapa ada. Okey. Baik, Assalamualaikum. Yasmin lambat masuk. Okey, begitu juga Nash. Ambil Nash. Kau jangan tengok aje. Tahu. Okey, tak rajin tapi ambil lah. Kan? Bila lagi nak ambil? Okey. Baik. Kalau dah siap nanti boleh bagi tahu Cikgu dah dan kita akan pergi kepada soalan 1B. Okey. Soalan 1B. Okey, di luar ni hujan. Oh, masuk 5.30. Oh ya ke? Masuk pukul 5 men. Pukul 5 tadi. Ni pun baru mula, baru jawab soalan 1A men. Okey. Baik. So kita dah buat soalan nombor 1A iaitu jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi oleh isi rumah. Right. Kita pergi kepada soalan yang B ini. Okey, sementara yang boleh salin, kita tengok yang B. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan pemilikan satu sistem ekonomi. So, individu dan juga firma, kalau kita lihat seperti biasa kita akan lihat kehendak soalan. Maklumat di bawah berkaitan dengan pemilikan satu sistem ekonomi di mana individu dan firma tidak dia tulis kat situ dia mentionkan tidak mempunyai hak
dalam pemilikan sumber ekonomi. Kamu kena faham, pemilikan sumber ekonomi ni sebenarnya bermaksud sumber-sumber ekonomi. Ingat, sumber ekonomi itu merujuk kepada BTMU. Tahu BTMU? Okey, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan kan? Jadi dalam sistem ekonomi ini BTMU, buruh, tanah, modal dan usahawan bukan dimiliki oleh individu atau firma, tetapi dimiliki oleh dimiliki oleh kerajaan. Individu dan firma tidak mempunyai hak dalam pemilikan sumber ekonomi. Siapa yang memiliki hak itu? Hak itu adalah kepunyaan kerajaan. Jadi, nyatakan sistem ekonomi di atas. Apakah sistem ekonomi di atas? Sistem ekonomi apa? Guys. Sistem ekonomi perancangan pusat. Yes. Sistem ekonomi perancangan pusat. Syah. Tak apa. It's okay. Cikgu pun sebenarnya dalam keadaan sedikit lemau ni sebab baru balik daripada gym. Habis segala berat ku angkat. Segala treadmill ku lari. Jadi lemau sikit badan ni. Aduh yai. Baik, soalan B, sistem ekonomi perancangan pusat untuk B1. B2, bandingkan sistem ekonomi di atas dengan sistem ekonomi negara Malaysia dalam aspek berapa yang hendak dikeluarkan. Sistem ekonomi di atas, dia nak kehendak dia ialah bandingkan. Bandingkan antara sistem ekonomi di atas dengan sistem ekonomi negara Malaysia dalam aspek berapa yang hendak dikeluarkan dan bagaimana hendak dikeluarkan. So, bila kita buat perbandingan, ingat buat perbandingan terus. Maknanya jangan kumpul semua satu sistem ekonomi, kemudian kumpul pula satu sistem ekonomi Malaysia. Jangan. Terus buat perbandingan. Baik. So, kita tahu bahawa sistem ekonomi negara Malaysia, sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi apa Malaysia? Sistem ekonomi campuran. Yes, campuran. Jadi kalau kita lihat di sini, berapa markah yang nak diberi? Markahnya adalah 4 markah. So kalau 4 markah, kamu boleh berikan 2 daripada berapa yang dah dikeluarkan dan 2 untuk bagaimana hendak dikeluarkan. Itu plan kita. Jadi, so kita mentionkan dulu tentang sistem ekonomi di Malaysia. So sistem ekonomi Malaysia adalah sistem ekonomi campuran. Oleh itu terdapat banyak perbezaan. Perbezaan dengan sistem ekonomi perancangan pusat. So kita teruskan dengan dari aspek berapa yang hendak dikeluarkan. Kita tahu bahawa apa? Bagaimana perancangan pusat menentukan berapa yang hendak dikeluarkan. So kita boleh mentionkan iaitu sistem ekonomi perancangan pusat akan mengeluarkan barangan berdasarkan bilangan keperluan masyarakat ataupun bilangan keperluan penduduk negara itu. Negara itu. Kemudian manakala. Perkataan manakala adalah kita kata sebagai sebaliknya ataupun kita kata perbandingan. Manakala
okey, sistem ekonomi campuran, okey, dalam aspek berapa yang hendak dikeluarkan kan? Okey, sistem ekonomi campuran akan okey, macam mana nak cakap manakala dalam sistem ekonomi campuran, okey. Manakala dalam sistem ekonomi campuran, okey, berapa yang dah dikeluarkan? Okey, firma dan kerajaan akan menggunakan okey, mekanisme harga, okey, mekanisme harga, okey, untuk menentukan okey berapa yang hendak dikeluarkan. Okey, titik. Okey, itu dari aspek berapa yang dah dikeluarkan. Dari aspek dari aspek bagaimana hendak dikeluarkan. Okey. Sistem ekonomi perancangan pusat okey akan menggunakan bagaimana kan, kalau bagaimana kamu kena tahu bagaimana mesti gunakan dua kaedah, iaitu sama ada intensif modal ataupun intensif buruh. Okey, jadi kalau dalam perancangan pusat dia akan menggunakan intensif buruh. Supaya apa? Supaya semua penduduk akan dapat pekerjaan dan akan dapat pendapatan. Okey, jadi dari aspek bagaimana hendak dikeluarkan, sistem ekonomi perancangan pusat akan menggunakan teknik insentif modal. Insentif buruh. Supaya supaya dapat menggunakan ataupun supaya dapat memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat ataupun kepada penduduk. Manakala dalam sistem ekonomi campuran, dalam sistem ekonomi campuran, firma dan kerajaan akan menggunakan teknik insentif modal dan insentif buruh bagi mengeluarkan barangan atau perkhidmatan. Panjang gila. Dia begitu. Begitu. Boleh ke? Korang tengok pun risau. Panjangnya cikgu. Sebab kita nak bina ayat dengan sebaik-baik ayat lah. Sebaik-baik ayat sebab kita nak dapat 4 markah ni. So kita akan bina sebaik-baik ayat untuk ayat jawapan. Boleh? So kalau yang dah ambil boleh ambil. Kalau ada argument, kalau nak bertanya, kalau nak rasa ragu-ragu, boleh bertanya sekarang sebelum kita proceed kepada soalan yang ketiga. Nak tanya boleh tanya sekarang. Kalau buat dalam bentuk jadual, okey. Ada yang menyatakan bahawa boleh buat jadual. Namun begitu, ada guru-guru yang menyatakan bahawa boleh buat jadual sebab dia perbandingan. Tetapi cikgu khawatir kerana buat perbandingan ni sebenarnya tidak diberi ruang. Kalau ruang tu diberi ruang kan yang bertanda begini, cikgu fikir macam mana nak buat, unless kalau katakan soalan esei. Kalau soalan esei, dia buat bandingkan kan. Jadi kalau soalan esei tu
kamu kena jawab dalam kertas yang berbeza kan. Jadi bolehlah buat jadual. Tapi kalau dalam struktur ni I don't think so lah, sebab kamu kena jawab kat situ. Jadi macam mana nak buat jadual dengan garisan-garisan yang ada tu kan? Boleh faham? Okay. Boleh. Tapi kalau katakan soalan tu soalan esei, yes, kamu boleh jawab dalam bentuk jadual. Okay, kalau dalam soalan esei. Tapi kalau dalam soalan struktur ni, I don't think so lah, sebab dia berikan ruangan, kamu kena jawab kat ruangan tu. Okay. Baik. Dapat? So, kalau dapat, cikgu boleh proceed pada soalan seterusnya. Untuk kita semak. Untuk kita bincangkan bersama-sama. Okey, dah. Hari ini mengejutkan Hari ini mengejutkan, kes COVID-19 mencecah 17,000. Makin melonjak-lonjak dibuatnya. Okey. Biasalah. Ya, betul. Okey. But sebenarnya ada perbezaan kes COVID-19 yang 17,000 sekarang ni dengan 17,000 pada tahun lepas. So tahun lepas 17,000 tu adalah daripada varian Delta. Okay, yang mana varian itu cepat spread dan juga masa tu bilangan yang mengambil vaksin pun tak ramai lagi. But then bila sekarang ni, okay, dikatakan sebagai untuk mengelak daripada varian polygraph U ni. Okay, varian varian Omicron ni kan. Kalau untuk varian Omicron ni, walaupun dia 17,000, tetapi dalam keadaan di mana hampir 90% penduduk Malaysia telah menerima vaksin yang kedua dan ada separuh yang telah ambil dos yang untuk booster. So, cikgu yakin dan menurut perangkaan 17,000 itu sebenarnya adalah mereka yang telah mendapat virus COVID itu, tetapi dalam stage pertama. Maknanya bukan stage 3, stage 4, bukan stage 4, stage 5, stage 3, tetapi dia masih stage 1 and stage 2. So which is dia ada simptom-simptom lah. So dia, kita kata boleh masih terkawal lagi. Yes, masih terkawal lagi. So korang jangan harapkan lah. Okay, jangan harapkan benda-benda yang miracle seperti SPM ditunda ke, jangan. Okay. Jangan mengharapkan benda-benda pelik-pelik macam tu ya. Okay, mengharapkan supaya SPM ditunda. Cikgu rasa korang pun dah tak larat lah nak tunda-tunda, betul? Tinggal nak habiskan aja ni kan. Dah tak larat tekanan masing-masing. Okay. Baik. So kita pergi pada soalan C. Okay. Soalan C, jadual di bawah menunjukkan peratus perubahan harga dan peratus perubahan kuantiti penawaran bagi barang R. So, peratus perubahan harga 25%, peratus perubahan kuantiti adalah 15. So, hitungkan keanjalan harga penawaran bagi barang R. Ingat, soalan tu iaitu hitungkan, kirakan keanjalan harga penawaran. So, di sini cikgu tahu, okey. Cikgu minta kepada kepada Nash. Nash, boleh tak kirakan berapa? Okey, berapa dan juga berapakah jawapannya? Boleh tak Nash? Berapa yang kamu dapat? Untuk yang lain-lain pun boleh kira dan tunjukkan cikgu secara direct message berapa yang kamu dapat untuk keanjalan harga penawaran bagi barang R. Boleh? Tuliskan dalam Zoom chat. Pandai Izamir. Bagus Izamir. Okey, so Nash pun dapat. Bagus. Hashibira Inosuke ni memang Nash ni. Ya, betul. Jawapannya adalah 0.6. So cikgu, takkan nak tulis 0.6 terus? Tak boleh. Sini 2 markah ya. 2 markah. So kamu kena tunjuk jalan kira. Okey, at least kamu kena tunjukkan bagaimana mengira keanjalan. Apakah formula keanjalan? Okey, formula keanjalan adalah bersamaan dengan peratus perubahan kuantiti. Okey, dibahagikan dengan
dibahagikan dengan peratus, silap. Okey, iaitu peratus perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Okey, peratus perubahan harga macam tu. Baik. Kemudian di sebelah ini kamu boleh juga mentionkan iaitu berkaitan dengan, so ianya bersamaan dengan bersamaan dengan peratus perubahan kuantiti adalah 15%. Okey, 15%. 15% dan ianya dibahagikan dengan 25%. Okey, so kamu akan dapat dan buat kat sini tepi iaitu 0.6. Macam itulah. At least mesti ada macam ni. Jangan korang tiba-tiba bagi 0.6 je. Okay. So dapat 1 je nanti. So tunjukkan jalan kira dia. Okay. So dapat kat situ 2 markah. Baik. Jelaskan jenis keanjalan harga penawaran barang art. Okay. Jenis keanjalan. Okay. Ini keanjalan macam mana ni? Jenis keanjalan dia. Harga penawaran. Okey, adakah dia anjal atau tidak anjal ataupun anjal unity atau anjal satu? Yang mana satu? Okey, ianya adalah tak anjal. So kita boleh mentionkan di sini, okey, jenis keanjalan. Okey, bagi barang R, okey, ialah tidak anjal. Okey. Okey, so kemudian kita tahu bahawa peruntukan markah adalah 3. Cukup ke satu ni? Tak cukup. Mana cukup? 3 markah kot. So yang ini boleh dapat 1. Okey, jadi kamu akan teruskan. Okey. Ya, betul. Okey. So kamu boleh mentionkan hal ini disebabkan perkali keanjalan. Okey. Bagi barang R. Okey, barang R ini kejap. Okey, bagi barang R ini adalah kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. So, itu dah markah yang kedua. So, apa lagi kita nak mentionkan? Kita boleh mentionkan contoh barang-barang yang tidak anjal. Contoh barang tidak anjal adalah seperti barang keperluan, makanan, dan buah-buahan. Itu contoh dia lah. So ini adalah contoh barang tidak anjal. So barulah dapat lengkap 3 markah. Jangan berharap dengan satu ayat dapat 3 markah, tak ada. So dia mesti 3. Perkali keanjalan penawaran boleh. Sebenarnya sebenarnya keanjalan tak kiralah sama ada ianya harga penawaran ke, harga permintaan ke, dia punya formula sama. Formula dia sama. Formula dia sama cuma kalau penawaran biasanya perkali keanjalan dia memang positif. Tapi kalau keanjalan harga permintaan, kalau permintaan biasanya perkali keanjalan dia negatif. Kau boleh faham tak? Namun negatif tu kamu kena abaikan. Kamu kena abaikan. Faham tak? Faham ke tak faham apa yang cikgu explain ni? Ini adalah keanjalan harga penawaran. So nilai dia memang positif Memang 0.6 tu memang positif. Tapi kalau keanjalan harga permintaan, contohnya kalau kita buat keanjalan harga permintaan, contoh baik, keanjalan harga kita kata harga permintaan, permintaan barang X ataupun barang R tadi.
Let's say lah, kamu dah bahagikan kedua-dua itu, kamu dapat negatif 0.6. Anjal ke tak anjal? Kalau negatif 0.6, anjal ke tak anjal? Tak anjal. Baik. Let's say kalau dia katakan bahawa, let's say lah, katakanlah, kalau katakan keanjalan harga permintaan ni, kalau kamu dapat negatif 1.5. Cikgu nak tanya kamu, anjal ke tak anjal? Kalau negatif 1.5, anjal ke tak anjal? Cuba semua pelajar jawab. Kalau negatif 1.5, anjal ke tak? Ini soalan cukup cemas ni. Okey. Yasmin, kamu rasa anjal ke tak anjal, men? Kalau negatif 1.5. Tak Okey, tak anjal. Okey, baik. Sebab negatif. Okey, baik. Okey, ini yang cikgu kena mentionkan betul-betul sebab cikgu tahu korang memang mungkin lemah dalam bab ini. Okey. So, begini. Let me show you. Okey. Baik. Anjal. Baik. Keanjalan. Okey. Subtopik keanjalan. Dia terbagi kepada dua. Sama ada keanjalan harga permintaan ataupun juga harga penawaran. Harga penawaran. So dia ada dua keanjalan, harga permintaan dan harga penawaran. Namun begitu, formula dia tetap sama. Formula dia adalah, iaitu formula dia mestilah peratus perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Sama. Sama peratus perubahan harga. Dia dua-dua guna yang sama. Kedua-duanya guna yang sama. Untuk harga penawaran dan juga harga permintaan. Cuma perbezaannya adalah kalau harga penawaran, let's say lah kalau penawaran cikgu tunjukkan kamu, iaitu katakanlah ini graf dia so kita buat graf. Cikgu nak jelaskan pada korang Baik. Cikgu nak tanya pada korang, kalau penawaran, graf dia yang macam ini ke ataupun graf dia macam ni? Adakah graf dia yang A ke ataupun yang B? Mana satu? Harga penawaran. Kalau harga penawaran, ingat kalau keluk harga penawaran, keluk dia adalah yang B, yang A. Yang A. So dia bukan yang B, bukan, dia adalah A. So bila adalah A, maka kalau katakan di sini perubahan harga daripada situ kemudian ke sini, kemudian dia berubah kemudian naik atas dari sini, kemudian daripada sini kat sini. So perubahan dia adalah selari, betul tak? Maknanya kalau harga dia naik, kuantiti pun akan bertambah, betul tak? Betul? Faham kan? Betul. Baik. So, let's say lah kita letak kat sini. Nak bagi jelas. Katakanlah ini RM5, kemudian naik kepada RM7. Kemudian di sini daripada 20 unit, dia menjadi kepada 45 unit. 45 unit. So, kita tahu bahawa peratus perubahan kuantiti ini, kalau kita pecahkan, dia akan menjadi apa? Kiko pipo, betul tak? Iaitu Q1 tolak Q0 kan? Q0 bahagi Q0. Q0
kemudian sama ataupun juga dibahagikan dengan P1 tolak P0 bahagikan dengan P0. Betul? P0 kan? So dia begitu kan? Dia macam ni kan? Betul? So kalau katakan kamu masukkan harga penawaran tu, okay, let's say lah cikgu ambil yang penawaran tu So kita akan buat di sini, let's say lah 45 tolak 20 bahagikan dengan 20. Okey, bagikan dengan 20. Kemudian bahagikan juga dengan peratus perubahan harga iaitu 7 tolak 5 bagikan dengan 5. Okey. Maka kita akan dapat kat sini iaitu lebih kurang 25 per 20 dibahagikan dengan 2 per 5. Bermakna di sini kita akan buat 2 per 5. Baik, so seorang cuba kira. Seorang cuba kira. Berapakah dia punya perkali keanjalan? Berapa? Berapa? 25. 3.125. 3.125. Betul? Thank you Afiq. So 3.125 itu adalah anjal. Betul? Baik. Itu harga penawaran. Baik. Kalau harga permintaan pula dia begini. So harga permintaan dia punya graf dia bukan macam harga penawaran. Graf dia macam ni. Betul tak? Dia songsam, maknanya dia daripada kiri ke kanan dia akan mencurun ke bawah. Bermaksud di situ kalau kita lihat di sini, let's say dia berubah daripada sini, kemudian satu lagi begini, kemudian kita akan lihat di sini, berubah di sini dan dia akan naik begini. Bermakna kita tahu bahawa bila dia naik maka kuantiti akan berkurang. Betul? Ini harga permintaan kan? Baik, let's say lah kita buat unit yang sama juga. Let's say sini 5, sini 7. RM7. Baik. Kemudian kita ambil juga tadi 45. Kemudian yang ini menjadi 20. So 45 jadi 20. Jadi kita akan masukkan dalam formula juga. Let's say formula dia adalah kita tahu bahawa kuantiti asal 45, kuantiti baru 20 kan. So 20 tolak 45 dibahagikan dengan 45. Kemudian dibahagikan pula dengan 7 tolak 5. Bahagikan dengan 5. Jadi so kalau kita bahagikan dia, kemudian di sini kita akan dapat sinilah yang akan tunjuk negatif. Betul tak? Dia akan jadi negatif 25. Setuju? Kat sini tiba-tiba muncul ada negatif 25 per 45. Dan juga di sini kita akan dapat 2 per 5 lah. So kita akan dapat 2 per 5. So di sini baik. Seorang boleh tolong kirakan tak? Berapa negatif 25 bagi 45 bagikan dengan 2 per 5. Berapakah jawapan dia? Perkalikan jalan dia berapa? Berapa dapat? So boleh kira tak? Berapa? Dia akan dapat, terima kasih banyak Afiq. So Afiq dah kira, so dia akan dapat negatif 1.39. Baik. So persoalannya di sini kembali kepada soalan asal. Baik, adakah ini tidak anjal? Adakah ini negatif 1.39 tidak anjal?
Salah, jawapannya anjal. Okey, ini still anjal. So kalau kamu kata tapi cikgu dia adalah negatif. Kalau negatif maknanya kurang daripada satu. Tak. Sebenarnya dalam kes ini, okay, kamu kena abaikan negatif itu. Okay, kamu kena abaikan negatif itu. So kamu kena ambil 1.39 sahaja. So dengan 1.39 bermakna dia dah lebih daripada 1, dia anjal. So kalau kamu kata, habis tu cikgu negatif tu kenapa? Negatif tu sebenarnya adalah untuk merujuk kepada ini, iaitu merujuk kepada grafnya yang songsang. Maknanya dia songsang. Bila naik yang ini turun. Okey, bila harga naik kuantiti turun, betul? Bila kuantiti harga turun kuantiti naik. So dia songsang. So songsang itu dalam pengiraan akan ditunjukkan daripada sudut negatif. Kalau yang ini sebab dia tak songsang. Dia hubungan terus. Nampak tak? Jadi bila hubungan terus, maka dia punya jawapan pun adalah positif. Tidak ada tanda negatif. Boleh faham Yasmin, Aisyah? Tak faham, bagi tahu kat mana. Jangan kau diam je. Jelas tak? Jelas Jelas ke? Okey. Jelas Okey, baik. Itu yang cikgu harapkan supaya kamu jelas. Okey, yang lain-lain jelas Afiq dah jawab betul tadi. Nash pun jawab betul tadi. Okey, Izamir dan Airil jelas tak? Jelas Okey, baik. So, tak ada pertanyaan Okey, baik. So, kita akan boleh proceed seterusnya. So, jelas tentang keanjalan, tentang kekeliruan berkaitan dengan tanda negatif itu. Okey. So, okey, harga permintaan barangan tadi sebenarnya adalah 0.6. So, kita boleh buang yang ini. Baik. Dan kita dah lihat tentang anjal dan tidak anjal. Okey. Baik. Kita teruskan dengan soalan D. Okey, pernyataan di bawah berkaitan dengan suatu langkah kerajaan. Awal tahun 2020, negara mula dijangkiti wabak COVID-19. Sesi persekolahan secara PDPR mula dilaksanakan oleh kerajaan sebagai satu langkah untuk mengekang penyebaran wabak berkenaan. So, dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan kesan terhadap pasaran telefon pintar. Baik, di sini mula pening sikit. Menggunakan gambar rajah. Jelaskan kesan tersebut terhadap pasaran telefon pintar. Okey, gambar rajah apa yang korang kena bagi ni? Gambar rajah apa yang korang nak bagi? Gambar rajah pasaran? Pasaran macam mana tu, Fik? Bila nak lihat kesan pasaran telefon pintar, maka kamu kena buat gambar rajah. Gambar rajah apa cikgu? Gambar rajah yang terbaik adalah gambar rajah kelok. Kelok begini. So boleh lukis kelok. Okey, pasaran telefon pintar. Bila kelok pasaran, tengok pasaran pasaran mesti ada dua garisan. Iaitu garisan apa? Iaitu garisan permintaan dan juga garisan penawaran. Mesti ada. Mesti ada ni. Okey, demand and supply mesti ada. Baik. So kemudian daripada sini kamu tengok 5 markah So kamu boleh mentionkan tentang buat secara lengkap lah. Iaitu di sini harga harga telefon pintar contoh. Harga telefon pintar dan yang di bawah ni adalah kuantiti. Kuantiti. Baik. Kuantiti. So di sini jelaskan kesan tersebut terhadap pasaran. Baik. Sesi persekolahan secara PDPR mula dilaksanakan oleh kerajaan sebagai satu langkah untuk mengekang. Bila PDPR, bagaimana permintaan terhadap telefon bimbit? Meningkat ke berkurang? Meningkat. Meningkat. Maknanya permintaan dia meningkat. Bila permintaan meningkat,
Okey, garisan. Okey, garisan demand itu adalah yang mencurun ke bawah ni dari kiri ke kanan. Maka kamu kena buat satu lagi garisan untuk menunjukkan dia telah bergerak ke kanan. Dia telah bergerak ke kanan. Maknanya dia bertambah. Dia bertambah. So itu paling penting. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan hubungan. So kalau kita lihat di sini, kamu boleh buat arrow kat sini, iaitu tunjukkan ianya adalah bertambah kat situ. Okay. So tunjukkanlah bertambah kat situ. Okay. So bila tunjukkan pertambahan kat situ, barulah kamu lihat explainkan dengan ayat kamu. Okay. Baik. So kamu tahu bahawa apa yang berlaku pada di sini banyak. Pertama sekali kamu boleh mentionkan tentang yang pertama sekali harga keseimbangan. Harga keseimbangan telah meningkat. Telah meningkat. So dia meningkat ke atas. Harga keseimbangan telah meningkat. Jadi kita boleh buat ayat 5 markah kat sini ya. Baik. So kita boleh buat kesan pelaksanaan pelaksanaan PDPR oleh kerajaan menyebabkan mention satu-satu. Menyebabkan permintaan dulu ya. Permintaan terhadap telefon bimbit. Telefon pintar meningkat. So itu dah satu markah. PDPR oleh kerajaan menyebabkan permintaan terhadap telefon pintar meningkat. Kalau kamu lebih faham lagi, kamu boleh tambahkan permintaan terhadap telefon pintar meningkat dalam keadaan tiada perubahan. Tiada perubahan harga telefon bimbit. Telefon bimbit. Jadi kita boleh mentionkan hal ini menyebabkan kamu tengok graf, kamu ambil ayat daripada graf itu. Iaitu hal ini menyebabkan keluk permintaan telefon pintar bergerak ke kanan. Hal ini menyebabkan keluk permintaan telefon pintar bergerak ke kanan. Dan menyebabkan harga keseimbangan. Keseimbangan meningkat. Meningkat. So kalau kamu nak buat dia punya label pun boleh juga. Supaya kamu senang nak buat ayat. Contohnya kamu labelkan kat sini, yang ini adalah E1, E1 dan yang ini adalah E2. Meningkat. So kita boleh buat ayat dari E1 ke E2. Kesan pelaksanaan PDPR oleh kerajaan menyebabkan permintaan terhadap telefon pintar meningkat dalam keadaan tiada perubahan harga telefon bimbit. Hal ini menyebabkan keluk permintaan telefon pintar bergerak ke kanan dan menyebabkan harga keseimbangan meningkat dari E1 ke E2. Jadi inilah dia kesan terhadap pasaran telefon bimbit. Kalau kamu kira situ dah 4, bermakna dengan gambar rajah itu kamu boleh dapat 1 atau 2 at least 2 markah, 1 atau 2 markah dengan gambar rajah itu. Jadi inilah yang kamu kena mentionkan dan cara bagaimana untuk kamu memperoleh markah penuh bagi soalan ini. 5 markah. Boleh dapat? Senang kan? Boleh yang lain macam mana? Senang Boleh kalau yang nak ambil, sila ambil. Sila ambil untuk kita proceed kepada soalan seterusnya.
Okey. Hmm. Okey. Kalau dah dapat, bagi tahu dah eh. Okey, dah dapat? Uh. Guys, elok cikgu mulakan pukul 5 ke 5.30 Sebab korang selalu masuk lambat lah. Cikgu mula 5.30 lah next class. Kan? 5.30 tapi sampai pukul 7 lah. 5.30 sampai pukul 7 boleh? Tak boleh lah habis 6.30. Okey, 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 okey. So next class cikgu mulakan 5.30 lah. 5.30. Kalau pukul 5 habis pukul 6.30. Kalau pukul 5.30 habis pukul 7. Okey. Baik. Boleh kita proceed kepada soalan seterusnya? Boleh? Okey. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 2A. Okey. Maklumat di bawah. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan fungsi wang. Fungsi wang kat sini okey, kejap. Uish. Siapa pula ni? Okey. Sorry. Terkejut kan? Siapalah komen ni? Okey, baik. Kita lihat, okey, banglo untuk dijual harga RM620,000. Okey, bulanan dari 2999. Okey, hubungi pemaju Elit Sdn Berhad. Okey. Terangkan fungsi wang yang terdapat pada iklan di atas. Okey, kalau kita lihat di sini 4 markah, maka fungsi wang yang terdapat pada iklan di atas. Okey. Yang ini dan juga yang ini. Okey, apakah fungsi wangnya? Untuk harga dulu. Okey, apakah fungsi wang pada harga RM620,000 itu? Iaitu alat apa? Harga RM620,000 itu adalah alat Nash, alat apa Nash? Harga RM620,000 rumah tu. Alat ukuran nilai. Yes. Okey, ukuran nilai. Betul. Dan kemudian untuk yang bulanan tu. Untuk yang bulanan ni pula itu sebagai alat apa? Okey. Alat apa? Siapa tahu? Airil. 2999. Itu adalah fungsi wang sebagai alat. Alat apa tu?
Okey, alat tulis. Dapat tak Aril? Ada ke Aril? Ya betul. Betul. Izamil betul. Alat bayaran tertunda. Betul. Okey, ingat fungsi wang ada 4. Selain daripada alat ukuran nilai dan alat bayaran tertunda, kita ada juga alat perantaraan pertukaran. Okey, dan satu lagi iaitu alat simpanan nilai. Okey, so ada 4 fungsi wang. So terangkan fungsi wang terdapat pada iklan di atas iaitu boleh ke cikgu? Tak boleh, tak boleh. Bayaran ansuran tu adalah bayaran untuk banglo. Bayaran tertunda itu konsep dia. Konsep dia. Dia macam apa? Macam kereta dengan proton lah. Kan? Macam kamu cakap, itu bukan kereta ke? Taklah, tu proton. Apa pula? Itu memang kereta lah. Tak, tu proton. Dia macam tu. Kenapa bawa accounts dalam ekonomi? Dalam ekonomi, dia macam tu. Baik, kenapa bawa accounts dalam ekonomi? Sebenarnya, dalam ekonomi, subjek ekonomi akan ada accounts, akan ada perniagaan dalam ekonomi. Itu kamu kena faham. Ekonomi dia lagi luas berbanding accounts yang spesifik, dan juga satu lagi iaitu berbanding dengan perniagaan yang lebih spesifik. Dia kalau ekonomi luas. Baik, so kita lihat di sini fungsi wang. Okey, fungsi wang. So seperti biasa kalau kita akan buat ayat, fungsi wang yang terdapat pada iklan di atas. Ya, betul. Betul, Lesh. Sebab tu dengan kau makan. Dengan kau makan kukrap. Kan? Bukan nak ajak share pun. Okey, fungsi wang yang terdapat pada iklan di atas adalah alat ukuran nilai. Okey. So 4 markah kan? So buat ayat Alat ukuran nilai ini ditunjukkan pada harga RM620,000. Titik 00. Alright, macam tu. Baik, so fungsi wang alat ukuran nilai ini ditujukan pada harga. Pada tanda harga RM620,000. Selain itu, baik, alat fungsi wang. Fungsi wang sebagai alat bayaran tertunda. Tertunda ditunjukkan pada bayaran bulanan dari RM2999.00. So di sini telah mencukupkan untuk kamu dapat 4 markah. So alat ukuran nilai ditujukan pada harga RM620,000. Fungsi wang sebagai alat bayaran tertunda ditunjukkan pada bayaran bulanan RM2999. So jawapan kamu akan jadi proper lah. So itu 2A. Dapatlah 4 markah. Baik. Baik, seterusnya. Kita lihat yang B. Gambar di bawah ini menunjukkan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan. Iaitu online payment. Mengapakah kemudahan tersebut menjadi pilihan pengguna pada masa sekarang? 6 markah kat sini 6 markah. Mengapa kemudahan pembayaran tersebut menjadi pilihan pengguna pada masa sekarang? So kamu kena berikan dia punya sifat-sifat kemudahan pembayaran ini dan kelebihan-kelebihan dia. Apakah kelebihan dia? Kelebihan pembayaran secara online.
Okey, kelebihan dia yang pertama iaitu memudahkan memudahkan transaksi. Okey, okey, secara dalam talian. Dalam talian. Okey, kemudian betul, seterusnya iaitu okey, Afiq kata tidak perlu mengeluarkan tunai. Okey, mengeluarkan tunai dalam membuat pembayaran. Yes, pembayaran. Okey, kemudian boleh digunakan untuk apa? Okey. Okey, digunakan untuk membayar pelbagai bil setempat. Okey. So bil setempat ini kamu boleh bagikan dia punya contoh. Bil setempat seperti apa? Iaitu bil air, bil elektrik, okey, dan juga bil telefon. Itu. Okey. Kemudian boleh. Okey, dia lebih selamat. Lebih selamat kerana tidak, kerana apa? Kerana tidak perlu membawa tunai. Okey, membawa tunai yang banyak. Untuk melakukan pembayaran lah. Okey, dan juga lebih pantas. Kita kata pembayaran lebih pantas. Di mana kita kata bahawa kita kata pemindahan wang. Pemindahan wang dibuat secara serta-merta. Pemindahan wang akan dibuat serta-merta. Jadi itu memudahkan. So 6 markah kat situ. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak dah tu. Inilah dia. Kenapa menjadi pilihan pengguna pada masa sekarang. Inilah kelebihan-kelebihan dia. So kalau nak ambil boleh ambil. Yang ini menggunakan transaksi secara talian, tidak perlu melakukan tunai dalam membuat pembayaran, digunakan untuk membayar pelbagai bil setempat, lebih selamat iaitu tidak perlu membawa tunai yang banyak, dan pembayaran lebih pantas, pemindahan wang dibuat serta-merta. So inilah kelebihan yang menyebabkan kemudahan pembayaran secara online ini menjadi pilihan pengguna. Ingat kalau secara online tu sila tukarkan kepada dalam talian. Memudahkan transaksi secara dalam talian online. Silakan. Ada juga nak tanya soalan sejarah. Silakan. Apa tu inskripsi? Wah, bagus soalan tu. Baik. Inskripsi ni sebenarnya adalah, let's say lah kamu ada batu bersurat. Batu bersurat ini dia ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan seperti batu bersurat di Srivijaya di Palembang semua kan. So tulisan-tulisan itu dipanggil inskripsi. Tulisan. Itu tulisan tu adalah inskripsi. Batu ni batu bersurat itu dipanggil prasasti. Batu itu dipanggil prasasti. Nampak tak? Tiba-tiba ekonomi, tiba-tiba masuk sejarah. Tiba agak tiba di situ ya. Agak tiba di situ. Baik, tak ada masalah. Sebelum tu, korang punya ni oral macam mana? Okey tak? Oral, kata hari ni. Kata esok pula. Afiq kata okey. Oral tadi apa? Oral English ke ataupun lisan BM ke? Bila ni sebenarnya? Cikgu tak tahulah jadual korang. Oh, BM. Hari ni BM, lisan. Okey. Dia tanya apa? Afiq. Apakah soalan yang ditanyakan? Banyak perbincangan ya.
Yasmin kata soalan dia senang soalan dia senang. Susah pula. Itu kata senang. Susah tapi dapat jawab. Okey, bagus. Bagus. Semua kumpulan soalan berbeza. I see. Okey. Kumpulan soalan dia berbeza-beza lah okey. Baik. Semua kumpulan soalan berbeza. Okey. Itu berkaitan dengan tentang lisan. Okey. Cikgu teringat masa cikgu dulu, cikgu mungkin pernah cerita kot. Okey, cikgu pernah oral, ujian oral English di PJ. So, cikgu tengok je ada seorang guru ni, cikgu tak tahu siapa. So, dia keep on interview. Tapi dia senyum tau, tapi badan dia besar. Cikgu perhati je, okey. So, jawab dengan baik lah kan. And then tak lama kemudian kan, selang beberapa bulan, selang setahun kemudian, kemudian cikgu tengok kat TV. Cikgu cakap apa tau? Ini cikgu aku yang jadi cikgu oral masa aku oral tu. Kan? Tahu siapa? Rupa-rupanya penyanyi Adi Bahno. Ya betul. Sebab Adi Bahno ni memang dia bekas guru sebenarnya tau. Bekas guru di PJ sebenarnya, di Sekolah Menengah Taman Datuk Arun. So cikgu tak sangka pula yang test oral tu ialah dia. So bila setahun tengok balik, inilah dia cikgu tu. Rupa-rupanya Adi Bahno. Okey. So itu pengalaman lah. Okey. Baik. Baik, kita banyak buat untuk soalan-soalan form 4 tapi kita tak jawab lagi soalan-soalan form 5. Okey. Cikgu nak mohon untuk korang boleh tak buatkan jawapan bagi soalan nombor 3 ni. Soalan nombor 3 ni, iaitu berkaitan dengan peranan kerajaan dalam mengawal eksploitasi. 3A sampailah 3 sampai 3 ni lah. 3D ni, 1 2 3 ni. Ini dan ini serta ini dan ini. Jenis belanjawan, dan 3A. Boleh tak? Dan kamu buat dalam kertas, tulis jawapan dia, kemudian send pada cikgu secara ni screenshot, snapkan gambar yang jawapan kamu dan hantar dalam grup ekonomi untuk ni. Sebab cikgu nak semak, the next class kita akan bincangkan. Sebab soalan form 5 ni kadang-kadang kita tak terlepas untuk kita bincangkan. So cikgu risau juga ni. Boleh right. So cikgu harap dengan inisiatif yang kamu berikan itu, cikgu doakanlah korang semua memang dapat A dalam ekonomi, insya-Allah. Kan? Ya. Hantar hari ni ke cikgu. Okey, hantar sebelum hari Jumaat ni. Sebab hari Jumaat ni ada ekonomi form 4. Kalau korang nak masuk pun boleh. Sebelum hari Jumaat ni boleh hari Jumaat ni ada ekonomi form 4. So boleh lah. Boleh je, buat latihan je. Kan. Aisyah boleh, Syah? Airil, Izamir? Jumaat ada kelas accounts. Okey, kelas ekonomi cikgu pukul 5.30. Okey. Boleh Afiq, Faiz? Okey kot. Buat je. Hantar bila-bila. Hantar malam ni pun boleh, hantar besok pun boleh. Hari Jumaat sebelum kelas pun boleh. Okey, bila-bila. Sebab cikgu nak bincangkan nanti. Okey. So itu saja pada petang ini. Okey, kita akan jumpa lagi. Kalau nak masuk kelas form 4 boleh masuk pada Jumaat ni. Kalau nak masuk kelas form 5 pada minggu hadapan hari Rabu Alright, kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Thank you, cikgu. Sama-sama, Afiq. Okey, sama Mir. Okey, bye Mir. Inosuke.